Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana. Walau di mana saja berada, Mak Jah doakan semoga anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Ya anak-anak, walaupun di mana saja anak-anak berada, di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, di mana saja anak-anak berada, Mak Jah sayang anak-anak semua di luar sana, cucu-cucu di luar sana. Walaupun orang kata kita tak pernah bersua, tetapi dalam hati Mak Jah, anak-anak sentiasa dekat di hati Mak Jah. Kerana Mak Jah begitu sayang dengan anak-anak. Mak Jah ni memang sayangkan sesama manusia ya anak-anak. Kita hidup di dunia ni kena saling sayang menyayangi, doa mendoakan. Itulah hidup kita. Kerana kita hidup dalam dunia ni anak-anak, kita bukanlah lama sangat pun sebenarnya. Kita rasa lama. Macam Mak Jah ni, Mak Jah rasa lama dah hidup kan. Dah orang kata separuh abad, 60-an dah. Tapi sebenarnya di sisi Allah, dia sekejap aja anak-anak. Sebab itulah kita dalam dunia ni, dalam dunia yang fana ni, kita kena muhasabah diri, sentiasa berlapang dada, kena sayang menyayangi. Jangan ada sifat dengki-mendengki, menjatuhkan sesama kita. Tak mahu sifat macam tu ya anak-anak. Mak Jah bukan nak nasihat, tapi kita kenalah sayang menyayangi di antara satu sama lain. Jadi anak-anak semua, pada minggu ini seperti biasalah, kalau orang kata kalau tengok muka Mak Jah ni, mulalah teringat cerita seram. Kerana Mak Jah ni tak lari dengan cerita seram. Mana-mana pun bila nampak Mak Jah, cerita seram. Kerana Mak Jah memang suka, memang hobi Mak Jah suka tengok cerita seram. Tapi minggu ini anak-anak ada kelainan sikit. Kerana apa? Mak Jah rasa dah banyak dah Mak Jah cerita apa pengalaman Mak Jah. Tapi kali ini Mak Jah bercerita pasal pengalaman yang dialami oleh orang lain. Jadi Mak Jah ceritakan balik apa pengalaman dia. Kerana apa? Mak Jah terjumpa satu cerita ni daripada Major Fitri, daripada Facebook dia. Sangat menarik anak-anak. Memang Mak Jah teruja. Jadi Mak Jah mengambil kesempatan untuk menceritakan balik kisah ini kepada anak-anak di luar sana. Pada yang dah dengar cerita tu mungkin dah tahulah. Tapi pada yang belum dengar, nanti Mak Jah kongsikan. Kisah ni anak-anak, kisah ni diceritakan oleh Major Fitri daripada Facebook dia. Kejadian cerita ni dia dah lama berlaku lah anak-anak ya. Sekitar tahun 1990. Dah lama tu anak-anak. Dah berpuluh-puluh tahun dah
cerita ni berlaku dah lama. Jadi Major ni dia bercerita pengalaman dia, bagaimana pengalaman dia berhadapan dengan jin. Jadi kita namakan cerita ni cerita tentera dengan jin. Jadi cerita dia macam ni. Pada tahun 1990, Major Fitri ni dan juga platoon dia, anak-anak buah dia lah, yang seramai 30 orang ni ditugaskan ke sebuah tempat. Tempat ni dia kena ambil alih tugas daripada tentera yang sebelumnya lah. Operasi ni dinamakan Operasi Gubir. Jadi mereka yang selamai 30 orang ni, termasuk Major Fitri ni, terpaksa pergi ke lokasi untuk ambil alih tugas. Lokasi ni dia dekat sempadan Thailand. Dia sempadan Thailand tahu anak-anak. Jadi pos tempat tu adalah di tepi sebuah empangan. Empangan tu bernama Empangan Ahnik. Jadi kita tahulah anak-anak kan, kalau dah dalam hutan ni, anak-anak pun tahulah dalam hutan ni macam mana. Tambah pula dekat dengan empangan. Kita tahulah empangan ni mestilah dekat sungai kan. Jadi Major Fitri dengan anak-anak buah ni terpaksa pergi ke situ untuk ambil alih tugas kepada daripada tentera yang sebelumnya. Jadi nak dijadikan cerita, sampailah mereka pada hari yang telah ditentukan, iaitu pada tahun 1990 tadilah kejadiannya. Jadi bila Major Fitri ni sampai ke lokasi, jadi Major Fitri ni pun berjumpa dengan pegawai yang memang dah ada dekat pos tu. Pegawai tu dia kena serah tugas lah kepada Major Fitri dan anak-anak buahnya. Jadi pada masa dia serah tugas tu, pegawai yang ada di pos tu dia telah bagi tahu kepada Major Fitri. Dia kata, Major, lebih kurang macam tu lah agak-agak dialognya kan. Dia kata tempat ni keras. Tempat ni keras kerana apa yang dialami oleh mereka. Tempat ni sangat keras. Tak boleh main-main lah tempat ni, kerana ada yang kena tampar pun ada. Jadi ada yang kena campak keluar daripada tempat tidur diorang, daripada pondok diorang. Ada yang mimpi yang menakutkan. Itu yang dinasihatkan oleh pegawai kepada Major Fitri. Jadi Major Fitri pun dah dengarlah cerita tu. Dia pun okey, dia pun orang kata dia pun merasa aura yang tidak berapa enak di situ, kerana Major Fitri ni pun bukan calon-calon orang ya anak-anak. Jadi sebelum dia memulakan tugas dia, Major Fitri ni dia buat rondaan dululah sekitar pos tu. Dia buat rondaan, dia keliling-keliling tu dia pergi kan. Biasalah sebab dia kan ketua dekat situ kan, Major ni. Jadi dia nak memastikan keselamatan anak-anak buah dia ni. Dia ronda dulu, dia ronda anak-anak. Dia nampak apa tahu anak-anak? Dia nampak memang dekat situ dia kata dah ada pondok-pondok yang diorang yang sebelum tu lah, pondok-pondok yang dia buat daripada kayu-kayu besar lah. Tapi Major Fitri ni sambil-sambil dia ronda tu, dia pandang keliling kiri kanan. Dia nampak apa anak-anak? Anak-anak tahu apa dia nampak? Dia nampak bekas pinggan-pinggan yang daripada tentera yang dulu-dulu ni, banyak tulang-tulang. Tulang-tulang berserakan di merata-rata di tempat-tempat yang bekas makanan yang kotor-kotor tu kan. Dia nampak tulang babi hutan, lepas tu tulang monyet, tulang lotong berserakan merata-rata. Lepas tu tulang labi-labi. Dia nampak. Jadi dia macam pelik, kenapa bersepah-sepah semua ni kan. Jadi dia pun bercerita dengan anak buah dia apa yang dia nampak lah.
Jadi anak buah dia bagi tahu dia. Anak buah dia kata, "Tuan," dia kata, "biasalah tuan," dia kata, "sebab apa tentera-tentera yang sebelum ni mungkin ada yang bukan Islam. Jadi biasalah orang bukan Islam kan. Dia bagi dia orang halal ajalah benda-benda tu semua." Oh, dia ingat mungkinlah itu bekas-bekas sisa makanan apa semua kan. Jadi Major Fitri ni dia ada insting yang kuat lah. Dia rasa macam tempat ni macam tak berapa aura, tak berapa best macam itulah aura yang menyeramkan. Dia dah rasa macam sesuatu, tambah pula pegawai yang sebelum tu dah bagi tahu dia kisah-kisah macam tu. Jadi kan anak-anak Major Fitri ni pun apa dia buat, dia pagar tempat tu. Anak-anak tahu kan macam mana nak pagar tempat. Jadi kalau orang yang pandai, Major Fitri ni bukan calang-calang orang jugalah kan. Dia pandai pagar tempat tu. Dia ambil garam, dia tabur keliling pos dia tu. Dia tabur keliling pos tu. Lepas tu dia baca ayat-ayat Quran. Jadi dia pun nasihatkan anak-anak buah dia yang 30 orang tu. Dia kata, "Kamu semua tolong jangan bermalam di dalam pondok." Kerana apa anak-anak? Kerana di hati Major Fitri ni dia dah rasa tak sedap hati. Okey. Jadi dia kata kamu bermalam di kemah yang kamu buat sendiri, pasang hemok, bawah-bawah pokok tu buat hemah sendiri, buat kemah sendiri. Okey, mereka pun semua menurut perintah lah. Buatlah kemah masing-masing dengan hemok sendiri. Jadi jangan duduk, jangan tinggal dalam pondok tu. Jadi lepas tu Major Fitri kata maghrib ni tolong azan dan kita solat jemaah beramai-ramai. Jadi pada maghrib tu yang jadi imam tu Major Fitri lah. Yang jadi Bilal dia sarjan dia. Diorang pun solat beramai-ramai. Masa tu dia solat atas rumput dia atas. Yelah sebab tak ada apa dekat situ kan. Hutan tu ajalah. Mungkin dia orang bersih-bersihkan. Mungkin atas rumput-rumput kan. Dia orang solat dekat atas tu je lah. Dengan apa anak-anak malam kan. Maghrib dengan berlampukan lilin saja anak-anak. Jadi dia orang pun solat. Selepas dia orang solat tu anak-anak, hujan. Malam tu hujan selebat-lebatnya anak-anak. Memang lebat sangat anak-anak dengan angin ribut yang kuat. Jadi mereka semua dalam ketakutan kerana angin yang kuat kan. Jadi bila hujan terlampau lebat pada malam tu, tempat tu banjir anak-anak. Tempat pos diorang ni banjir. Lepas tu sampai air tu nak mengalir ke tempat diorang ni. Jadi ributlah dengan hujan yang lebat. Tapi diorang pelik, kenapa tempat ni boleh banjir? Sedangkan pos yang diorang ditempatkan ni adalah atas bukit anak-anak. Dia atas bukit. Sepatutnya atas bukit dia tak boleh banjir. Sebab apa? Macam mana nak banjir? Kalau ada air, dia mesti akan mengalir ke bawah, betul ke anak-anak? Tapi ini dia jadi banjir. Jadi apabila siang tu mereka terkejut tahu anak-anak. Mereka tengok keliling, mereka tengok keliling semua, tengok yang sisa-sisa tulang-tulang tadi tu dengan bekas makanan semua tu semua dah tak ada anak-anak. Semua sudah dibersihkan oleh banjir tu, oleh hujan yang lebat tu. Jadi anak buah Major Fitri ni cakap lah, dia kata mungkinlah tuan, dia kata sebab hujan semalam benda-benda tu semua dah hanyut, dah bersih semuanya. Jadi Major Fitri pun baguslah, dia kata mereka tak payah nak bersihkan, memang dia dah bersih sendiri. Jadi Major Fitri pun dia cakap dengan anak buah dia, dia kata kamu semua kamu pergi tolong cari buluh. Kerana apa anak-anak?
kerana mereka nak buat surau. Memang baguslah Meja Fitri ni. Dia kata pergi semua cari buluh, apa yang patut kayu ke apa ke, kita dirikan surau dekat pos ini. Jadi mereka pun pergilah cari buluh, cari kayu, apa yang patutlah. Mereka pun banner surau dekat situ. Jadi pondok-pondok yang kena hujan tu anak-anak, semuanya dah tak boleh pakai kerana ada yang dah roboh, dia hempap di pokok balak, ada yang dah tak boleh pakai, dah tumbang. Jadi semuanya pondok-pondok tu dibakar, dibakar mereka lah. Jadi mereka memang tinggal dalam kemah mereka sendiri kerana pondok-pondok semua dah tak boleh pakai. Jadi mereka pun bila dia dah buat surau tu, dalam beberapa hari surau tu pun siap lah. Kejadian ni berlaku anak-anak ketika mereka nak menyambut bulan Ramadan, dan mereka 2 bulan dekat operasi tu. Maknanya mereka ni akan Ramadan di pos tu lah, dan berhari raya juga di situ. Jadi mereka pun dah siap dah pondok tu, surau tu tadi mereka dah siap. Mereka bolehlah berjemaah di dalam surau yang mereka bina tu. Katanya surau tu dia tak adalah berapa besar sangat dia anak-anak, tapi boleh muat dalam 50 orang. Jadilah sebab apa mereka pun musafir kan. Jadi apabila surau mereka pun dah siap, Meja Fitri ni pun dia kerahkan anak-anak dia, siapa yang tak ada tugasan boleh, masa tu dah masuk ke bulan Ramadan, bolehlah tarawih sama-sama. Dia kata mana yang boleh tarawih tu, tak ada tugas, tarawih sama-sama. Jadi Meja Fitri ni pun semasa sedang dia jadi imam, dia kata masa dia jadi imam, dia apabila dia kata dia nak yalah betulkan saf jemaah semua ni kan. Jadi dia terdengar apa anak-anak tahu, dia terdengar tapak kaki. Sebab apa? Surau mereka ni dibuat daripada buluh tau. Jadi bila orang pijak, dia akan berbunyi. Jadi masa dia orang nak solat ni, dia orang dengar ramai bunyi orang masuk ke dalam surau dia. Tapak kaki yang ramai, kerok-kerak bunyi buluh kan. Jadi Meja Fitri ni pun dia macam muskil lah, apa benda ni bunyi ni kan. Anak-anak buah dia pun macam apa ni? Tapak kaki yang banyak yang orang kata masuk ke dalam surau tu. Jadi tapi Meja Fitri ni buat tak tahu je lah. So dia kata masa dia baca Fatihah, biasalah bila kita baca Fatihah kan, imam ujung tu kan habis Fatihah kita akan sebut amin. Anak-anak tahu apa berlaku anak-anak. Masa meja tu sebut amin, ramai anak-anak, ramai yang sebut amin. Ibu remaja naik. Sedangkan yang solat pada ketika itu hanya 8 orang. Hanya 8 orang aja anak buah dia. Jadi kan Meja Fitri ni tahu ada makhluk lain yang tengah solat bersama-sama dengan dia orang. Lepas tu bau dia wangi, dia kata. Bau dia memang harum. Jadi anak buah dia dah takut dah. Masa rakaat yang kedua, kan kita bila kita solat tarawih 2 rakaat kita berhenti kan. Masa rakaat yang kedua tu masa dia nak baca doa, dia kata anak buah dia semua dah nak keluar dah. Lepas tu Meja Fitri kata tolong jangan keluar. Kerana apa? Kerana mereka juga orang Islam. Dia kata makhluk tu agama Islam dan mereka nak beribadah dengan kita. Kita sambungkan aja kita punya tarawih yang lagi 6 rakaat ni dengan witir sekali. Lepas tu mereka pun beranikan diri anak-anak, mereka pun solat. Solat. Jadi habis sampai solat witir. Biasalah bila habis solat witir je anak-anak, mereka terdengar lagi sekali
bunyi tapak kaki yang pijak buluh tu balik. Rupanya bila dah habis solat tu dia orang pun balik. Bunyi kerak balik. Bau wangi tu pun pergi. Ikut mereka. Jadi Meja Fitri ni tahulah bila dah habis solat ni makhluk tu dah keluar daripada surau tu. Jadi anak buah ni pun takut. Dia orang ni tergamam, tak tahu nak buat apa. Tapi dia orang diamkan aja. Lepas tu dia orang pun more sesama dia orang. Masa dia orang more ni, sepatah pun dia orang tak ada bercakap. Dia orang hanya membisu. Tak ada bercakap. Tak ada siapa pun ingin bertanya perihal peristiwa yang baru berlaku. Semua diam aja anak-anak. Bila habis tu, dia orang kata, dia orang pun masuk balik tidur. Masuk hemok dia masing-masing, tidur. Jadi bila dah malam anak-anak, bila dah dalam dekat pukul 2 macam tu, pukul 2, mungkin dekat pukul 3, Meja Fitri ni dikejutkan oleh anak buah dia. Dia kata, tuan bangun. Meja Fitri ni terkejutlah, kenapa? Bangun, ada orang mengaji di surau yang kita buat tu, tuan. Ada orang mengaji? Ya, ada orang mengaji. Mami kita dengar. Memang betul anak-anak. Ada lelaki tengah mengaji di dalam surau yang mereka bina tu. Jadi Meja Fitri ni pun tak apa, dia pergi cek. Dia ambil lampu suluh dia anak-anak. Lepas tu dia pun pergi ke tempat surau tu. Dia pergi ke surau tu, dia suluh keliling. Dia suluh ke dalam surau tu. Tak ada orang anak-anak. Hanya suara sahaja, orang tak ada. Jadi dia mengaji, Meja Fitri ni diam aja kan. Biarkan dia habis mengaji. Dia kata lama juga dia mengaji anak-anak. Sampai dekat 1 jam. Lepas tu anak-anak tahu bila lelaki tu dah habis mengaji dekat 1 jam, suara tu berkata, boleh tak kita berjumpa di satu permatang bukit, di hujung permatang bukit dekat pokok besar. Jadi kawasan tu dia kata dalam 200 meter lah daripada pos dia tu. Jadi Meja Fitri ni macam nak tak nak kan. Sebab iyalah kita dengar suara je, kita tak nampak orang dia. Nak pergi ke, tak nak pergi ke kan. Tapi memandangkan Meja tu dia ambil tindakan yang bernas kerana dia kata dia terpaksa pergi juga. Dalam hati dia berkata sebab mungkin ini untuk kebaikan dia dan juga anggota-anggota dia. Jadi dia pun pergilah anak-anak. Masa dia pergi tu, dia bawa jugalah senjata dia. Yalah dia pun risau. Hutan, anak-anak dah lah hutan, gelap pula tu. Udahlah gelap, pukul 2, pukul 3 pula tu anak-anak. Jadi Meja ni pun bawa lampu suluh, bawa senjata dia pun berjalan. Dia tahulah tempat dekat mana. Di hujung permatang tu, dekat pokok besar. Mungkin kat situ tu pokok landmark dia kot, lebih kurang macam tu. Bila dia sampai, dia pun jalan dalam keadaan yang gelap tu anak-anak, dengan lampu suluh dia aja. Lampu torchlight lah agaknya. Saya Mak Jah pun tak berapa tahulah lampu jenis macam mana. Tapi bayangkan bila dia sampai, Meja Fitri ni pun sampai, dia pun suluh keliling. Itu memang naluri manusia. Kita nak tengok keselamatan kita, dia pun suluh keliling. Dia suluh keliling, tengok tak ada orang anak-anak. Dia betul-betul dah sampai bawah pokok besar tu. Tengok keliling semua tak ada. Jadi bila tak ada orang, dia pun macam cuak jugalah kan. Lepas tu dia terdengar suara anak-anak. Suara tu dia kata macam mana? Assalamualaikum. Meja pun menyahut, Waalaikumsalam. Jadi Meja pun bertanya, siapa kamu? Dia kata, aku sebangsa dengan kamu. Aku seorang Islam dan kamu juga seorang Islam. Lepas tu Meja bertanya, apa yang kau mahu daripada aku? Lebih kurang macam itulah ya anak-anak.
Lepas tu dia yang suara tu berkata, dia Major Fitri ni pun dia pun duduklah di bawah pokok tu, dia duduk dan dia bersembang dengan suara tu, dan suara itu anak-anak. Dia mengatakan, aku adalah ketua di sini. Maknanya suara yang bagi salam dekat Major Fitri ni adalah ketua jin Islam dekat situ. Jadi mereka pun bertemu, bersembang-sembang. Lama juga mereka bersembang. Major Fitri ini sudah berjanji dengan ketua jin Islam itu, dia tak boleh bagi tahu apa butir-butir perbincangan diorang. Jadi Mak Jah pun tak tahulah apa yang disembangkan. Tetapi menurut Major Fitri, dia bertanya soalan dan jin Islam itu jawab dengan betul. Jadi Major Fitri pun merasa tenang, hati dia merasa tenang. Jadi dia kata habis perbincangan dia tu, Major pun baliklah ke pos dia balik. Sekitar dah dekat nak apa orang kata pukul 5 dah anak-anak. Jadi lama maksudnya mereka bersembang, mereka bersuah kenal lah, lebih kurang macam tu. Jadi Major berkata dia pun masa tu dia pun terus bersahur lah. Jadi dia kata setelah kejadian itu, tempat yang diorang bertugas ni, pos ni sangat aman anak-anak, sangat tenang, tak ada gangguan. Diorang pun bekerja dengan seronok. Jadinya pada satu hari tu, Major ni dia teringin nak makan ikan. Dia yelah macam kita juga kan, tambahlah bulan puasa, dia kata teringinnya nak makan ikan. Dia pun bagi tahu dekat anak buah dia, apa kata pergi mengail dekat empangan. Dia ada empangan dekat situ, mungkin tak jauh daripada situ, ada bawalah jala ke apa, kail ke, pergi mancing kat situ. Tapi dia orang pun pergi nak mengail dekat empangan tu. Anak-anak tahu apa berlaku. Satu yang menakjubkan anak-anak, kerana tak payah dia orang nak jala, nak kail, ikan-ikan semua dah berlonggok-longgok pergi dekat dia orang anak-anak. Seolah-olah ikan tu menyerahkan diri dia kepada diorang ni. Jadi diorang ni pun ambil ikan tu, seronoklah anak-anak. Diorang dalam hutan ni dapat ikan tu rasa macam seronok sangat anak-anak. Maklumlah kita susah nak cari makanan kan dalam hutan, jauh ke pedalaman. Jadi dia pun ambil banyak ikan-ikan segar semua daripada empangan tu. Dia pun ambil bawa ke tempat pos diorang tu. Diorang pun makan lah. Diorang ada berbuka dengan ikan tu kan, apa nama tu, sampai banyak. Dia kata ikan berlebih-lebih sampai kan diorang boleh buat kasam. Kan, bayangkanlah diorang banyak ni ikan yang diorang dapat tu. Jadi diorang pun sudah selesa bertugas di pos tu ya anak-anak. Tenang, seronok kan. Biasa diorang rutin diorang solat berjemaah. Diam tak diam diorang pun anak-anak dah 2 bulan bertugas di situ. Diorang seronok, diorang rasa lega, tenang. Terpaksalah diorang serahkan tugas diorang kepada tentera yang lain pula. Dah sampai masalah mereka balik ke tempat mereka masing-masing ya anak-anak. Jadi Major Fitri dengan anak buah dia yang 30 orang tu terpaksa meninggalkan pos tu. Dia kata dia sangat sayu bila nak meninggalkan pos tu. Dia macam pos tu dah jadi macam kampung halaman dia orang. Jadi dia orang terpaksa baliklah, dan tugas tu diserahkan pula balik kepada tentera yang pelatun yang lain pula. Jadi Major ni sempat berpesan dengan pegawai yang lain tu. Dia kata tolonglah jaga tempat ni sebagaimana yang kami jagalah surau tu, solatlah beramai-ramai di surau tu, dia kata. Jadi mereka pun baliklah ke tempat mereka masing-masing ya anak-anak. Jadi sampai di situlah tugas mereka. Jadi
menurut Major Fitri, dia kata apa yang dia dapat tahu, dia kata sepeninggalan dia orang ni, beberapa bulan selepas tu dia jumpa dengan pelatun yang jaga dekat situ. Pegawai tu kata tempat tu dah jadi balik macam asal. Dia kata tempat tu dah menakutkan balik, dah balik mula ada gangguan. Sebab apa anak-anak? Sebab mereka tak jaga tempat tu anak-anak. Kerana tempat tu surau tu mereka tak imarahkan, mereka bubuh buat jadikan store. Jadi kesimpulannya kita ni ya anak-anak, kalau kita ni di mana saja kita berada, Wak Ima dalam hutan ke apa, kita tahu kan ada makhluk yang kita tak nampak. Jadi kita kena sentiasa berwaspada, kena sentiasa orang kata menjaga masing-masing, kena menguatkan diri kita, keimanan kita, dan Allah akan jaga kita ya anak-anak. Jadi itulah dianya anak-anak, cerita Mak Jah pada minggu ini. Mak Jah minta maaf kerana telah mencuri masa anak-anak mendengar cerita Mak Jah. Terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama mendoakan supaya kita sentiasa sihat ya anak-anak. Jadi terima kasih, insya-Allah semoga kita bertemu lagi pada minggu depan. Tapi sebelum tu jangan lupa tahu pesan Mak Jah. Hidup di dunia ini jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.